Sekarang nak cerita mereka yang hak keras kepala ni lah. Okey. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya hum tu sebagaimana yang saya sebut kembali kepada mereka. Ada yang menterjemahkan hum musuh-musuh Allah. Masih lagi boleh diterima secara umum. Tapi secara spesifik banyak tafsir yang menyebutkan dhamir tu kuffar Quraisy. Kafir-kafir Quraisy. Apa yang mereka buat? Yakiduna kaida. Mereka telah merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Jadi kalimah kaid, yakidu kaida. Kaidu. Kaf, ya, da tu adalah perancangan, tipu daya. Selalu dalam ayat-ayat sebelumnya kita berjumpa kalimah perancangan-perancangan daripada musuh ni Allah guna perkataan makar. Mim, kaf, ra. Kita selalu jumpa ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka, musuh-musuh Allah merancang. Allah pun merancang dan Allah sebaik-baik perancang. Selalu kita jumpa kalimah makar. Perancangan juga. Tapi malam ni kita bertemu dengan kalimah kaid. Tapi sifat kaid ni dia lagi dalam. Kerana dia jenis perancangan, dia jenis tipu daya yang cukup jahat. Terhadap orang yang dia nak khianat, terhadap orang yang dia nak aniaya. Benda yang cukup besar. Contoh, selain daripada surah ni, kita boleh nampak kat mana perkataan kaid. Kita akan nampak nanti surah yang nak penghujung. Cerita pasal tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha waktu mereka datang ke bumi Mekah nak hancurkan Kaabah. Allah guna kalimah yang sama kaid. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Tu kalimah kaid. Tipu daya, perancangan jahat mereka. Allah guna di situ bukan kalimah makar tapi kalimah kaid. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik. Di sini ada sedikit perbahasan. Walaupun ada sebahagian ulama tafsir yang menspesifikkan, mengkhususkan apa perancangan yang jahat tu. Tapi sebahagian yang lain ada yang menyebutnya secara umum. Jadi kita ambil beberapa perkara yang kita boleh ingat, hak mudah-mudah sepanjang sejarah. Apa yang pernah berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat. Sebagai contoh kita kata, dalam sejarah mereka pernah cuba memberikan suguhan ataupun suapan, dengan kata lain menawarkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan imbalan, dengan pertukaran Rasulullah kena berhenti daripada menjalankan misi dakwah baginda. Antaranya yang kita boleh lihat, golongan musyrikin Mekah ni pernah menawarkan harta dan kekayaan kepada Nabi Muhammad. Antara kaedah yang mereka pernah buat, mereka kata kami akan ambil sedikit daripada harta-harta kekayaan yang dimiliki oleh golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan elit, golongan-golongan kaya mereka. Maksudnya cari hak kaya-kaya, ambil hak kawan ni sikit, ambil hak kawan ni sikit, ambil hak kawan ni sikit, sehingga hak sikit-sikit diambil tu bila dihimpunkan, harta hak dihimpunkan tu akan diserahkan kepada Nabi Muhammad yang menyebabkan Nabi Muhammad akan menjadi yang terpaling kaya di antara mereka. Tapi ada syarat lah. Hak mana? Hak kita sebut tadi, ambil harta ni, kamu jadi paling kaya, syarat dia berhenti berdakwah, berhenti bercakap pasal Islam. Nabi berhenti ke tak? Nabi tak berhenti. Nabi tak terima pun tawaran tu. Walaupun menjadi manusia yang paling kaya dan berharta pada waktu tu. Ada juga mereka cuba menyuap dan menawarkan wanita. Kalau Nabi nak wanita, kalau Nabi nak perempuan, kami akan berikan wanita yang dianggap paling cantik di Mekah pada waktu tu. Dan kalau orang bertanyakan, siapakah yang memiliki wanita yang paling cantik,
paling indah, paling anggun, pasti orang akan menjawab, Muhammadlah pemiliknya. Nabi terima ke tolak? Syarat dia sama, berhenti berdakwah, berhenti bercakap pasal Islam ni. Nabi terima? Nabi tak terima. Dan ada beberapa lagi tawaran yang mereka buat dari sudut nak bagi jawatan. Kami akan menjadikan kamu ketua, kamu jadi pemimpin, kamu jadi raja di Mekah. Syarat dia berhenti. Kami duduk bawah kamu, tak apa. Kami jadi sekadar AJK pun tak apa. Dia tak sebut lah AJK tu, saya yang sebut. Nak bagi mudah faham. Jadi sebab apa Nabi tolak? Sebab tu bukan tuntutan. Kerana Nabi menyampaikan dakwah Islam ni kerana amanah, kerana tanggungjawab. Kerana dalam Islam yang Nabi bawa tu supaya manusia mengenal dan mengerti siapakah penciptanya yang sebenar. Sebab manusia ni dah tak mengerti, terumbang-ambing, keliru, samar-samar di antara bercampurnya kebenaran dan kebatilan pada waktu tu. Zaman pun disebut dengan nama zaman jahiliyah. Jadi marinya wahyu daripada Allah ni nak suruh Nabi ni sebagai bentuk amanah dan tanggungjawab perkenalkan Tuhan tu siapa sebenarnya. Allah hak kita wajib sembah, Allah hak kita wajib patuh, Allah hak kita wajib taat tu siapa dia? Apa syariat dia? Apa perintah dia? Apa larangan dia? Nak suruh manusia kenal betul. Itulah kebenaran yang Nabi nak bawa. Jadi kalaulah Nabi termakan dengan harta tadi, kalaulah Nabi termakan dengan wanita tadi, kalaulah Nabi termakan dengan pangkat tadi, maka usaha ini akan selesai dan berkubur. Tak ada lah. Tapi bukan tu tujuan dia. Sebab tu sama seperti dakwah yang kita buat pada hari ini. Bukan tujuan dia harta, bukan tujuan dia wanita, bukan tujuan dia pangkat dan sebagainya. Sekadar memberikan penjelasan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh antara yang mereka pernah buat pada Nabi.